Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah buat rakan-rakan guru sejarah dan murid tingkatan 4. InsyaAllah kita bersiaran lagi dalam Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel bagi mengupas bab 2, Kebangkitan Nasionalisme, subtopik 2.6, Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme. Kemunculan nasionalisme pada abad ke-20 didorong oleh beberapa faktor seperti peranan agama, penulisan kreatif dan media cetak. Selain itu, perkembangan sistem pendidikan yang berjaya melahirkan golongan intelektual dan pengaruh luar serta serantau juga menyemarakkan nasionalisme tentang penjajah. Kita lihat ada 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama adalah peranan agama. Para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir pimpinan Said Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Gerakan Islah menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini juga muncul untuk menentang imperialisme Barat di negara Islam. Faktor yang kedua adalah penulisan kreatif. Hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis digunakan sebagai wadah untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Hal ini memberikan impak kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup yang dijajah. Contohnya novel Melo Kuala Lumpur karya Harun Aminur Rashid, cerpen Cerita Awang Putat karya Abdul Rahim Kajai, Putera Gunung Tahan dan Anak Mak Lela Gila karya Pak Saku atau Ishak Haji Muhammad. Faktor yang ketiga adalah media cetak. Media cetak seperti akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Antara akhbar awal termasuk Jawi Peranakan yang menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Terdapat juga akhbar Sekolah Melayu yang digunakan untuk bahan pembacaan di sekolah Melayu. Kemunculan Al-Imam, Neraca dan Pengasuh pula memuatkan idea pembaharuan. Akhbar Fajar Sarawak yang diterajui oleh Angkatan Intelektual Melayu diterbitkan sebagai wadah bagi mengkritik dasar pemerintahan Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumi Putera Sarawak. Kita lihat faktor yang keempat, sistem pendidikan. Pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Antaranya termasuklah Madrasah Al-Aqtas di Johor Bahru 1914, Madrasah Al-Mahsyur di Pulau Pinang 1916, Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar 1926. Institusi ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir yang menyebarkan fahaman idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar atau Malay College Kuala Kangsar MCKK dan Maktab Perguruan Sultan Idris atau Sultan Idris Training Center SITC, Training College SITC, Sultan Idris Training College SITC atau pada hari ini ialah UPSI, melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui sistem pendidikan, pelajar didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah serta mendesak British melakukan pembaharuan. Faktor yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Hasil daripada perkembangan sistem pendidikan, lahirlah golongan intelektual seperti lepasan Timur Tengah, contohnya Syed Al-Hadi. Begitu juga intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Qadir Adabi, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said atau dikenali dengan Abu Bakar Al-Bakir dan Ibrahim Haji Yaakob atau IBY. Mereka menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosio-ekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Dan faktor yang terakhir, kemunculan gerakan nasionalisme adalah pengaruh luar dan serantau. Kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. Pengaruh gerakan Islah di Mesir pula menggesa umat Islam melakukan pembaharuan yang progresif. Kemunculan Jepun
sebagai kuasa besar dunia yang berjaya menewaskan Rusia, membuka mata penduduk tempatan untuk menunjukkan nasib mereka. Ini sebuah negara yang kecil iaitu Jepun telah mengewaskan sebuah negara yang amat besar. Rusia memberi sedikit motivasi kepada negara kita yang kecil untuk menentang penjajah British yang besar negara dan kuasanya. Sementara itu, gerakan revolusi Cina pimpinan Sun Yat-sen seperti yang diterangkan oleh saya dalam slot yang sebelum ini turut menimbulkan kesedaran nasionalisme. Gerakan ini berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan sebuah negara Republik Cina. Kejayaan ini membangkitkan kesedaran rakyat negara kita untuk menentang penjajah. Begitu juga idea perjuangan Mahatma Gandhi di India yang menggunakan konsep satyagraha menentang British tanpa kekerasan jadi inspirasi pergerakan nasionalisme. Perjuangan Jose Rizal di Filipina dan Soekarno di Indonesia menyemarakkan usaha menentang penjajah di negara kita. Kesimpulannya, perkembangan yang berlaku akibat pengaruh dalaman dan luaran telah menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita. Kesannya lahirlah golongan intelektual yang berjuang melalui organisasi, penulisan kreatif dan penubuhan persatuan bagi mendaulatkan negara. Sekian saja subtopik 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme, bab 2 tingkatan 4 kebangkitan nasionalisme. Jadi kalau ada manfaat padanya, sudi-sudikanlah untuk berkongsi dengan rakan-rakan dan murid-murid. Jangan lupa share dan subscribe. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.